Selamat datang saudara-saudari. Mari kita dengar surat Petrus yang pertama. Kata pengantarnya. Surat Petrus yang pertama ditujukan kepada orang Kristian yang tercerai-cerai di seluruh bahagian utara Asia Kecil. Mereka disebut umat pilihan Allah. Surat ini bertujuan untuk menggalakkan para pembacanya yang sedang mengalami penganiayaan dan penderitaan kerana percaya kepada Yesus Kristus. Petrus mengingatkan para pembacanya akan berita baik tentang Yesus, kematian Yesus, kebangkitan Yesus dan janji Kristus akan datang kembali memberikan harapan kepada mereka. Oleh itu, mereka mesti tabah menanggung penderitaan dan sedar bahawa penderitaan itu suatu ujian bagi ketulusan kepercayaan mereka kepada Kristus. Mereka harus yakin bahawa mereka akan menerima pahala pada hari Yesus Kristus datang kembali. Di samping menggalakkan para pembacanya yang sedang mengalami kesusahan, Petrus juga meminta supaya mereka hidup sebagai pengikut Yesus Kristus. Ini adalah kata pengantar supaya kita tahu apa surat Petrus disebutkan. Mari kita masuk dalam babak pertama. Surat ini dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, dan ditujukan kepada umat pilihan Allah yang tinggal sebagai orang pelarian yang tercerai-cerai di seluruh daerah Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia dan Bitania. Kamu dipilih sesuai dengan rancangan Allah Bapa dan dijadikan umatnya yang suci oleh Roh Allah supaya kamu taat kepada Yesus Kristus dan disucikan oleh darahnya. Semoga Allah mengurniakan kamu berkat dan kesejahteraan dengan berlimpah-limpah. Harapan yang kukuh. Ayat 3. Marilah kita bersyukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, kerana Dia sangat mengasihani kita. Dia mengurniai kita hidup yang baru dengan membangkitkan Yesus Kristus daripada kematian. Hal ini memberikan harapan yang kukuh kepada kita. Oleh itu, kita berharap untuk memiliki berkat-berkat yang disediakan oleh Allah bagi umatnya. Berkat-berkat itu disimpannya di syurga supaya tidak dapat rosak, reput ataupun musnah. Berkat-berkat itu untuk kamu kerana kamu percaya kepada Allah. Oleh itu, kamu dipelihara oleh kuasa Allah supaya kamu menerima penyelamatan yang siap dinyatakan pada akhir zaman. Oleh itu, hendaklah kamu bersukacita meskipun sekarang mungkin kamu harus berduka cita untuk sementara waktu kerana mengalami berbagai-bagai cubaan. Semuanya bertuju untuk membuktikan sama ada kamu sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan atau tidak. Emas yang dapat rosak pun diuji dengan api. Oleh itu, iman kamu yang lebih berharga daripada emas pun harus diuji supaya menjadi teguh. Dengan demikian,
Apabila Yesus Kristus datang kembali, kamu akan menerima pujian, kemuliaan dan penghormatan daripada Allah. Kamu mengasihi Dia meskipun kamu belum pernah melihat Dia. Kamu percaya kepadanya meskipun sekarang kamu tidak melihat Dia. Oleh itu, kegembiraan yang kamu alami itu sungguh besar, mulia dan tidak terkata. Hal itu demikian kerana kamu menerima penyelamatan jiwa kamu, iaitu tujuan kepercayaan kamu kepada Kristus. Penyelamatan ini yang dikaji dan diselidiki oleh para nabi, dan mereka bernubat tentang anugerah yang dikurniakan oleh Allah kepada kamu. Roh Kristus ada pada diri para nabi, dan roh itu bernubat tentang penderitaan harus ditanggung oleh Kristus dan tentang kemuliaannya yang akan menyusul. Para nabi berusaha mengetahui masa dan bagaimana hal itu akan berlaku. Allah memberitahu nabi-nabi itu bahawa apa yang dilakukan mereka bukanlah untuk kepentingan mereka sendiri, tetapi untuk kepentingan kamu. Perkara-perkara yang disampaikan oleh nabi-nabi itu sekarang telah kamu dengar daripada mereka yang menyampaikan berita baik itu. Mereka mengisytiharkan kepada kamu dengan kuasa Roh Allah yang dikirim dari syurga. Bahkan malaikat-malaikat pun ingin memahami semua perkara itu. Panggilan untuk hidup suci. Ayat 13. Oleh itu, hendaklah kamu bersiap sedia, berwaspadalah dan berharaplah dengan sepenuhnya akan berkat yang diberikan kepada kamu apabila Yesus Kristus datang kembali. Taatlah kepada Allah dan jangan hidup menurut keinginan kamu yang dahulu ketika kamu masih belum mengenal Allah. Sebaliknya, hendaklah kamu suci dalam segala sesuatu yang kamu lakukan, sebagaimana Allah yang memanggil kamu itu suci. Di dalam Alkitab tertulis, hendaklah kamu suci kerana Aku suci. Kamu memanggil Allah itu Bapa apabila kamu berdoa kepadanya. Dia Allah yang menghakimi manusia menurut perbuatan masing-masing, dan dia tidak berat sebelah. Oleh itu, hendaklah kamu menghormati dia selama kamu hidup di dunia. Kamu mengetahui apa yang telah dibayarkan untuk membebaskan kamu daripada kehidupan sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyang kamu. Bayarannya bukanlah sesuatu yang dapat dimusnahkan seperti perak atau emas, tetapi korban yang sangat berharga, iaitu Yesus Kristus sendiri yang menjadi seperti domba yang tidak bercacat cela, dipilih oleh Allah sebelum dunia ini diciptakan. Oleh itu, menjelang zaman akhir ini, dia datang untuk menyelamatkan kamu. Melalui dialah kamu percaya kepada Allah yang sudah membangkitkan dia daripada kematian dan memuliakannya. Oleh itu, sekarang kamu percaya kepada Allah dan berharap kepadanya dengan sepenuhnya.
Kerana kamu mentaati ajaran benar daripada Allah, kamu menjadi suci dan kamu mengasihi sesama saudara-saudara seiman dengan ikhlas. Oleh itu, hendaklah kamu saling mengasihi dengan sepenuh hati melalui firman Allah yang hidup dan kekal. Kamu sudah dilahirkan kembali, bukan oleh manusia, tetapi oleh Bapa yang kekal. Di dalam Alkitab tertulis, umat manusia bagaikan rumput dan segala kemuliaan mereka seperti bunga rumput. Rumput layu, bunga pun gugur. Tetapi firman Tuhan kekal selama-lamanya. Firman itu berita baik yang diisytiharkan kepada kamu. Ini adalah babak 1 Petrus, babak 1. Sekian, terima kasih. Shalom.